slow dari segi subscription untuk program ni, tapi alhamdulillah towards the end tu hampir penuh, ya, alhamdulillah. Dan walaupun program ni santai tetapi sangat berat, so saya mohon supaya dibuatlah sedikit catatan peribadi, notes. Saya kalau mengajar tu ada dua jenis pelajar. Satu pelajar yang rajin mencatat, sebab saya tak pakai PowerPoint ni. Saya memang tak pakai PowerPoint because dia dah menjadikan pensyarah dan pelajarnya stupid pada saya. Both pensyarah dan pelajar. Itu satu, so they have to take note lah, ya, traditional note taking. Yang keduanya, dia duduk mendengar je, dia tak buat apa-apa. Saya tegur lah, how far can you remember? Kan because this is a heavy, every lecture is heavy kan, academic lecture is heavy, so it's laden with facts. So banyak mana you boleh apa ni, boleh hadam dan boleh apa ni, boleh benefit from the lecture. So please lah, whatever lah, guna your handphone ke ataupun traditional note taking, sekurang-kurangnya ada kerangka kuliah pagi ini yang dapat dicerap ni. Saya akan mulakan daripada perspektif yang sangat besar, iaitu global, ya. Sebelum kita tumpu kepada Semantan, Jeram Ampai, Kuala Lipis, Bera, Pahang, ya, saya akan pergi sekurang-kurangnya di konteks serantau, tetapi playersnya adalah global. So I'm taking you back to kurun yang ke starting with kurun yang ke-17 masih, ya. Okay, just for ice breaking, namakan 5 kuasa besar dunia yang terlibat di dalam cuba untuk menguasai Asia Tenggara, ataupun nama tradisinya Nusantara, ya. Namakan 5 kuasa besar yang terlibat secara langsung. Belanda satu, Portugis, ya, British, Spanyol, what's the other one? Yang ini yang ramai orang yang mungkin tak boleh jawab adalah Perancis. And you will be surprised, ya, how French is involved in the strategic positioning and their imperial design in Southeast Asia. Baik, kita mulakan insyaAllah. Saya akan menggunakan flip chart ni, dan kalau perlu kita akan gunakan whiteboard yang kedua. Saya boleh berjalan tapi penat lah, ya, because nak tahan kaki. Okay. Dari segi ni nampak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ada dua benda yang disebut oleh Fathi Yakan, seorang ulama terkenal. Seorang Muslim tu, dia kena kuasai dua perkara: tafaqquh fid din, tafaqquh fin nas. Tafaqquh fid din tu faham agama, ya. Yang kedua faham manusia, ya. Dan kalau kita tengok kehidupan pada hari ini, memang sangat ketara, ya, kekurangan dalam dua aspek, ya. Kalau takkan berlakulah pelbagai kemelut yang kita sedang hadapi hari ini. Satu, faham agama; dua, faham manusia. Nah, kita tanya pula dalam buku yang ditulis oleh Pak Nasir, Muhammad Nasir, ya, iaitu Perdana Menteri Indonesia yang ke-5. Indonesia pernah ada Perdana Menteri sehingga dia dimansuhkan oleh Soekarno dan Pak Nasir dipecat. Dia adalah satu-satunya Perdana Menteri yang boleh dipanggil sebagai apa ni, da'i, ya? A premier da'i, seorang Perdana Menteri dan juga pendakwah, ya, masa yang sama. Dia huraikan faham manusia ni macam mana. Faham manusia ni, pertama faham bahasanya, yang kedua faham budayanya, yang ketiga faham sejarahnya.
ya. Jadi bagi kita pada hari ini, dalam konteks memahami orang Melayu, ya, yang pertama, kita kena bukan saja faham, kuasai bahasa dia, ya. Bahasa kita sendiri, bahasa ibunda, ya. Kata apalah, bahasa klasik ke, bahasa apa ke, bahasa sastra, bahasa apa ni, bahasa kalau saya tanya bahasa persuratan kita ni bahasa apa? Siapa tahu jawapannya? Bila-bila lah, sejak dulu sampai sekarang. Bahasa Johor Riau, ya. Bahasa persuratan Johor Riau, itulah bahasa yang ada pada hari ini, yang telah berkembang tetapi asasnya tetap merupakan bahasa Johor Riau, ya. Dan itulah sebenarnya asas kepada bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Melayu Indonesia yang sudah evolve, kan, sehingga timbul polemik apakah kita nak guna bahasa Indonesia atau bahasa Malaysia sebagai bahasa ASEAN. Saya pertahankan dan saya tulis satu rencana, kita kena pertahankan bahasa Melayu, ya, bukan dalam konteks negara bangsa, sebab itulah asasnya bahasa persuratan Johor Riau, ya. Dan sedikit sebanyak nanti saya akan sentuh kenapa Johor Riau. Baik, itu asasnya, ya. Okey, tak banyak masa sebenarnya, banyak benda nak sebut dalam framework, ya, time frame yang agak terbatas. Kalau berminat mungkin kita boleh sambung siri-siri yang lain. Okey, now 5 kuasa besar dunia ni, let's make a timeline, ya. Saya nak mulakan dengan 1511, of course. Ini satu tarikh yang tak perlu dijelaskan, semua orang tahu, kan. The starting point of colonialism in Southeast Asia, bukan saja di Melaka, bukan saja di tanah Melayu, tapi di seluruh Asia Tenggara. Now, dengan penguasaan Portugis ke atas Melaka, berlaku suatu transformation, ya, dari segi port of call, ataupun kita panggil pelabuhan ataupun pusat-pusat perniagaan, tumpuan pelabuhan atau pusat perniagaan. Nah, kita kena faham satu term, thalassocracy. Thalassocracy. Thalassocracy ini adalah penguasaan pelabuhan-pelabuhan, ya. Dan penguasaan pelabuhan-pelabuhan adalah intipati kepada penguasaan ekonomi, ya. So in those days, the control of trade centers, and trade centers are basically port, pelabuhan, ya, seaport, ya, is the gist of the strength of a nation. Jadi mana-mana negara yang tidak mempunyai pelabuhan ataupun trade centers, ya, ataupun biasanya landlocked countries, ya, maka negara-negara ini tidak mungkin menjadi kuasa ekonomi, ya, apatah lagi kuasa ekonomi dunia. So trade center waktu itu adalah Melaka. When the Portuguese control Melaka, so there is a shift in the port of call in Southeast Asia, ya. Kalau dulu tempuannya adalah Melaka, tetapi oleh kerana Portugis ni melaksanakan polisi monopoli, ya, maka kuasa-kuasa yang lain, termasuklah kerajaan-kerajaan serantau, tidak lagi menumpukan Melaka, tetapi they disperse. Mereka mula mengunjungi pelabuhan-pelabuhan yang lain dalam peringkat serantau. Dan antara pelabuhan-pelabuhan itu adalah yang pertama Makassar, Sulawesi Selatan. This is one place you must go, ya. Siapa yang suka travel, you must go to this place, ya. Kemudian yang keduanya adalah Banten, Jawa Barat, ya. Dan yang ketiganya adalah Ternate. Di mana Ternate ni, ya? Dekat Maluku, ya. Maluku Utara, Ambon, Maluku Selatan, ya. Okey. Now, with the spread of focus
on the port of call ni, ada satu pelabuhan yang juga menjadi tumpuan tetapi sangat mencabar sebab terletak ni di pesisir Lautan Hindi. Pelabuhan itu adalah Padang. Where is Padang? Sumatera Barat. To avoid the Straits of Malacca and to avoid the Straits of Sunda, Selat Melaka dan juga Selat Sunda yang memisahkan pulau Sumatera dan Jawa tu, dia orang redah Lautan Hindi, which is carries a lot of risk lah, tapi safer in terms of control of the Portuguese. Pelabuhan itu adalah Padang. Jadi 1649 British arrive in Padang, dan boleh dikatakan inilah tahun di mana British sampai ke Nusantara ni. Tempatnya adalah di Padang. Another place you must go. Siapa yang dah pergi Sumatera Barat? Minangkabau, daerah Minangkabau sana. Okey. Saya sebelum ni menguatai educational trip. And this is one of the place yang kami pergi lah, Makassar satu, Sumatera Barat satu. So the British arrived in 1649, and by the year 1693 the French arrived. Perancis. Dan dicatat dalam sejarah, orang-orang Perancis yang sampai ke Padang ni sebagai Lanun atau Corsairs, C-O-R-S-A-I-R-S. Kita baca Corsairs, sedap je, sebenarnya Lanun maksudnya. yang tuduh Lanun ni siapa? British, padahal dia pun Lanun juga. And some of these Lanuns, they serve the kings and the queens of the country. Contohnya Francis Drake sampai ke Asia Tenggara, dan nama dia Sir Francis Drake, dan dia adalah Lanun resmi kepada Queen Elizabeth the first. Okay. So nak pendek kata, yang datang tu Lanun lah semua, sama ada dia panggil Corsairs ke Buccaneers ke, itu nama hebat-hebat ni, tapi they are all pirates. Pirates of the high seas. Now, masa ni Padang sudah dikuasai oleh Belanda. Okey. Jadi dalam tempoh 50 tahun ni, the British came, the French came, tapi actually who is in control by 1670? By 1670 actually Belanda sudah menguasai Padang. So French, they arrived at Padang at 1693, and they were banished. Mereka ni diusir keluar, sebab tujuan mereka bukan sekadar untuk berdagang, tetapi untuk menguasai perdagangan dekat Padang tu, and they were banished by the Dutch. Baik, 1670 ni, kalau kita tengok dari segi timeline, ada dua benda dalam kuliah-kuliah saya, dua benda yang saya ajak semua pendengar kuasai dengan baik. Satu, timeline, garis masa. Garis masa ni sepenting macam umur kita lah. Kita lahir bila? Kan? Kita meninggal, wallahu alam. Tapi sepanjang perjalanan hidup itu kita tandakan what are achievements kita, what are disappointment kita, kan? Itu namanya timeline, garis masa bagi kehidupan seorang individu. Tapi timeline ni cukup penting bagi pembelajaran sejarah. Yang keduanya, kemahiran melakar peta. Sebab dengan melakar peta ni, sekurang-kurangnya dalam minda, bila saya kata Padang, tempat sudah tergambar. Dekat mana Padang ni? Kan? Bila cakap Makassar dekat mana? You know it, kan? In your mind, kan? And I know Southeast Asia atau Nusantara ni adalah peta yang paling complicated, because there are 13,000 islands. 13,000 island Indonesia saja. And guess what? Filipina ada 17,000 pulau. Walaupun dia nampak macam compact, kan? They have more islands, 17,000 as compared to Indonesia yang lebih spread out, dia punya extent itu adalah daripada Seattle,
sampai New York, ya. The west coast to the east coast of the United States. Begitulah the extent ataupun luasnya, ya. Okey. Now, kalau kita tengok 1670 ni, ini adalah tarikh di mana Belanda set a foothold in Nusantara ni. And their control is almost the entire Southeast Asia. Ya. 16 sorry ya, saya 1666. 1666 Belanda kuasai Makassar. Ya. Dalam satu epic battle, ya, satu pertempuran epik yang melibatkan orang-orang Bugis Makassar dengan Belanda. Ya. Tapi kita tak mau dwell too much into this sebab kita punya fokus Mak Kilau, jangan lupa tapi now you see, I bring you from the global perspective supaya kita faham, ya. 1666 Makassar. Dengan penguasaan Makassar ini, dengan ejen-ejen yang bersekongkol dengan Belanda, akhirnya mereka berjaya menguasai Jawa Timur. About 1670, Jatim, Jawa Timur. Itulah kota-kota yang ada pada hari ini, Solo, ya. Apa lagi, Surabaya. Kemudian Jawa Tengah, Surakarta. Yang nama lamanya adalah Kartasura, dia tukar je. Kartasura, Surakarta. Kemudian Jawa Barat, Banten. Lebih kurang pada tahun yang sama, 1670-an. Dekat sinilah timbulnya nama seperti siapa tu? Siapa ulama yang terkenal tu? Lupa pula. Al-Makassari, Al-Makassari, Syekh Yusuf. Syekh Yusuf, Syekh Yusuf Tajul Khalawati Al-Makassari, yang kuburnya ada di 3 tempat. Satu dekat Makassar, satu dekat Banten, satu dekat Afrika Selatan. This is one place you need to go. Rupa-rupanya ada 1000 ulama yang dibuang ke Afrika Selatan, ya, daripada seluruh Nusantara. Know your history. That's why it is very important for us to appreciate and comprehend our own history. Ya, okey. Bukan itu saja, Sumatera Barat about 1670. Dan bukan itu saja, mereka kuasai Melaka 1641. Ya. Kuala Kedah 1643. Naning 1641. Pulau Pangkor 1670. So it looks like the whole of Southeast Asia will be engulfed by the Dutch. Makna kata, kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan, ya, the Dutch has their way, kita ini akan akhirnya dijajah oleh Belanda. Dan hampir ya. Saya bawa perhatian pendengar semua, menjelang 1670, this is the date, hampir keseluruhan Asia Tenggara sudah dikuasai oleh Belanda. Dan bila kata dikuasai oleh Belanda tu, bukan the land mass, bukan the hinterlands, bukan kawasan pedalaman. Kita bercakap tentang the port of call, pelabuhan-pelabuhan persinggahan, ya, the trade centers, ya. Itu yang dimaksudkan dengan penguasaan keseluruhan Nusantara. Sebab mereka menguasai the trade network, ya, mereka menguasai rangkaian-rangkaian perniagaan. Nah, 1670, kalau kita tengok pada tahun 1682, ada seorang British yang namanya Alexander Hamilton. Dia adalah country trader. Now, you see, hebat macam mana pun Belanda ni, yang lebih bijak adalah British.
Sebab dia menggunakan istilah-istilah yang mesra pribumi. Begitu bijaknya British sampai semua benda-benda jahat dikaitkan dengan Belanda. Paku Belanda. Seperti Belanda diberi tanah. Ada peribahasa tentang orang Inggeris? Tak ada. Bijaknya sampai hari ini penjajah bukan British, tapi Jepun dan komunis. Itulah yang ditayangkan setiap kali datangnya sambutan kemerdekaan. Bahkan ada sarjana sejarah sangat memalukan mengatakan tanah Melayu ini tak pernah dijajah. Kan? Ada satu ketika tu disebabkan oleh tafsiran-tafsiran politik, maka tanah Melayu ni kononnya tak pernah dijajah. Kita dilindungi, protectorate. Jangan ingat istilah boleh mengubah makna. Sebab kalaulah tanah Melayu ni protectorate, Palestin tu trustee. Apa trustee? Pemegang amanah. British adalah pemegang amanah. It's a trust. Mula-mula dia lantik diri sebagai mandat British. Palestin tu mandat British. Siapa bagi mandat? The League of Nations selepas Perang Dunia Pertama. Seolah-olah dunia memberikan dia mandat untuk menjaga kebajikan negara Palestin setelah diambil alih daripada Khilafah Uthmaniyah. Lepas Perang Dunia Kedua, ditukar daripada mandate kepada trustee, pemegang amanah. Pemegang amanah yang amanah tu kemudian diserahkan kepada Israel. Itu dia. Kan? Jangan terkeliru dengan istilah. Sebab British menggunakan istilah-istilah seperti ini, protectorate, settlement. Penang tu, Melaka, Singapura tu, straight settlement, penempatan aja. Berbagai istilah, colony, crown colony, macam-macam, bergantung kepada itu. Jadi 1682 ni seorang pegawai British namanya Alexander Hamilton, dia punya designation adalah country trader. Ni country trader. Tapi tujuan dia lah untuk meninjau peluang-peluang penjajahan. Setelah kita tengok Belanda mula menguasai, British mula masuk. Kan? British mula masuk. Okey. Country trader Alexander Hamilton ni, dia datang ke Johor. Nah, kalau nak tahu tentang kisah Sultan Mahmud mangkat di Julang yang dekat Kota Tinggi tu, baca catatan dia ni, Alexander Hamilton. Kita akan terkejut dengan apa gambaran-gambaran buruk yang dibentangkan. Kita this is not the time for Sultan Mahmud mangkat di Julang. Tapi dia bukan saja datang ke Johor, dia datang ke Pahang, datang ke Terengganu. Maknanya dia sudah meninjau peluang-peluang untuk menguasai pantai timur waktu itu, daripada Johor sampai ke Terengganu. Saya stop dekat situ, saya terlupa, I miss out a very important aspect. Bagaimana Belanda came to the fore, bagaimana Belanda ni menjadi dominan. Dekat sini kita kena faham satu aspek. Saya bawa tarikh Portugis pula, 1578 hingga 80. Portugis was berhadapan dengan sebegitu banyak ancaman-ancaman serantau pada Ternate, daripada Banten, daripada Aceh, dan daripada Johor. 1578 it was a very big battle fought at Kota Tinggi. Kota Tinggi. Sehingga Portugis terpaksa memanggil bantuan main force daripada Goa India. Siapa pernah pergi kota dia panggil Kota Batu. Satu bekas runtuhan kota Melayu yang telah dimusnahkan oleh Portugis. Kan dia jadi museum. So this is a place that you need to go lah. 1578, 1580 Portugis diusir keluar daripada Maluku. Diusir keluar daripada Maluku. Kemudian
1629 diserang oleh Aceh. 1600 berlaku satu peperangan global antara Portugis dengan Belanda. Daripada 1600 sampai lebih kurang 1660. Perang Portugis-Belanda. What is the outcome of this war? Portugis berjaya mengalahkan Belanda dekat Amerika Selatan dan Afrika. Jadi tanah-tanah jajahan dia di Afrika dengan Amerika Selatan dikuasai oleh Portugis. Tetapi tanah jajahan Portugis dekat India dengan Southeast Asia dikuasai oleh Belanda. Inilah tarikh permulaannya, sehingga akhirnya Belanda menjadi dominan. Itu saya sebut sebagai footnote lah, ya, supaya kita faham bagaimana Belanda akhirnya menguasai bukan sahaja Asia Tenggara tetapi juga India. Ya, okey. Now, bila British datang 1682 ni, ini adalah merupakan satu threat lah kepada Belanda kan. Dan kebetulan 1699, yang ini saya sebut kes Sultan Mahmud Mangkat di Julang ni, bila dia meninggal, dia tak ada waris. Maka warisnya digantikan oleh keturunan bendahara. Ya, bendahara. Jadi bendahara ni keturunan daripada Tun Sri Lanang sebenarnya, ya. Bendahara yang ambil alih, ya. Tapi kemudiannya ada seorang raja daripada Siak, raja kecil nama dia, claim tahta, ya. Rekas saja saya sebut ni, dan sehingga Sultan Johor ketika itu, waktu tu Sultan Melaka dia dah berpindah, pusat ke kerajaan dia di Johor. Dia minta bantuan orang-orang Bugis yang kebetulan, ya, mereka ini selepas dikalahkan oleh Belanda, mereka tersebar ke seluruh Nusantara. Dan mereka ini adalah pelaut-pelaut yang hebat, ya. Jadi Sultan Johor telah meminta bantuan daripada orang-orang Bugis untuk mengalahkan raja kecil ini dengan mahar. Apa mahar yang mereka terpaksa bayar? Sultan terpaksa ikut telunjuk dan kuasa orang-orang Bugis, yang mereka lantik diri mereka sebagai Yam Tuan Muda. Pusatnya di mana? Riau. Yam Tuan Muda Riau lah yang lebih berkuasa daripada Sultan Johor, ya. Dan mereka cuba menguasai, berhadapan dengan Belanda waktu itu. Diringkaskan cerita, akhirnya mereka dikalahkan oleh Belanda dalam tahun 1784, ya, di mana Raja Haji, ya, dikalahkan oleh Belanda dekat Melaka, Teluk Ketapang. Berlaku perjanjian kapitulasi. Akhirnya Belanda mengukuhkan kedudukannya di Johor, ya. Okey, now so bila British masuk, ya, British masuk ni ialah apabila pada tahun 1800, ya, daripada 1784 hingga 1800 berlaku perang Napoleon, the Napoleonic Wars, ya. Makna Napoleon Bonaparte ni berhadapan dengan seluruh Eropah, berhadapan dengan British, berhadapan dengan Jerman, berhadapan dengan Prusia, berhadapan dengan Rusia, semua sekali, ya. Napoleon Bonaparte was a very apa orang cakap, ambitious guy, ya. Dan kalau kita tengok sejarah Khilafah Uthmaniyah, Mesir yang waktu itu di bawah Khilafah Uthmaniyah dikuasai oleh Napoleon daripada tahun 1798 sehingga 1800, at least for 2 years. Tapi yang lebih penting, daripada tahun 1811 hingga 1815, pada 1811 hingga 1815, Nusantara ini diperintah oleh Perancis. Ada tak kita belajar dalam sejarah? Tak ada. Untuk tempoh 5 tahun ni, seluruh Nusantara. Sebab apa? Sebab Nusantara waktu itu berada di bawah Belanda, kan? Berada di bawah Belanda. Jadi oleh kerana Belanda dikalahkan oleh Napoleon dekat Eropah, maka seluruh tanah jajahan dia, bukan sahaja di Nusantara ni, tetapi di India, di merata tempat, diambil alih oleh Perancis. Now,
Bijaknya British pada waktu itu, dia berunding dengan Belanda, biar aku jadi proxy, dia kata. In your absence, aku akan uruskan tanah jajahan kamu. Bijak tak bijaknya British, kan? Dia hantar siapa? Siapa dia hantar? Give me a name. Agak-agak lah, yang paling famous sekali. Stamford Raffles. Okay. British menguruskan tanah jajahan dia. Bukan menguruskan, tetapi mengambil langkah-langkah untuk menguasai. Perancis jauh, kan? Dan Perancis memang tak terlibat aktif, not as active as they are, as they were, yeah. Tetapi mereka hantar juga tentera dekat Pulau Jawa sehingga berlaku pertempuran di antara Raffles dengan tentera Perancis dekat Pulau Jawa. Raffles mengambil peluang itu dalam tempoh tersebut untuk menguasai Palembang, untuk menguasai Pulau Jawa, untuk menguasai Kalimantan, ya, atas tujuan sebagai proksi, menjaga kepentingan Belanda, tetapi tujuan sebenarnya ialah untuk mengambil alih. Jadi bila Napoleon dikalahkan pada tahun 1815, ini menarik. Saya tunjukkan apa ni. Okey. Nah, kalau ini Pulau Jawa, the end of Jawa. This is Madura. Ni Bali, Lombok, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Komodo. What is Komodo famous for? The Komodo dragon, biawak Komodo, kan? It's the only place di mana ada Komodo dragon. Kemudian Nusa Tenggara Timur. Ni Pulau Timur. Sini Timor Leste, ya. Nah, apa kaitannya pulau? Ini namanya Sunda Kecil. Ya. Kepulauan Sunda Kecil. Kepulauan Sunda besar mana? Kita lah. Sumatera, Jawa, tanah Malaysia ni, Borneo. Sebab apa? Sebab kita berada di atas pelantar Sunda. Tempat yang paling stable, sebab tu tak ada gunung berapi, tak ada gempa bumi. Tetapi dia ash tu, kan, antara Sumatera dengan Jawa tu, this is the most active volcanic region, ya. Sampai orang Malaysia kata dia orang tu banyak dosa. Cuba tengok peta lah, belajar geologi, kan, pertembungan antara plate Burma dengan Australia tu, yang duk menolak sehingga berlaku tsunami 2005, kan. Okey, ini namanya Pulau Sunda Kecil. Dekat sini ada, ini Bali, ini Lombok yang berlaku gempa bumi baru-baru ni, kan, 2 tahun lepas ke 3 tahun lepas. Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Komodo, Nusa Tenggara Timur. Sumbawa ni ada satu gunung berapi nama Tambora, meledak 1815. Now, you see the coincidence. Napoleon kalah 1815. Gunung berapi Tambora meledak 1815, 10,000 orang terbunuh. Dan 1815 beramai manalah manusia. Tapi it caused tsunami dan sebagainya sehingga 10,000 orang yang berada di sekelilingnya meninggal. Bukan itu saja, for 1 year berlaku climate change with a global impact. That's why waktu Napoleon menyerang British, tentera British waktu itu, tiba-tiba snow. It was actually summer, a good time to launch an offensive against the British and other soldiers, other countries. Tiba-tiba berlaku snow and sleet, ya? Lecak, becak dan sebagainya. Akhirnya disebabkan itu Napoleon kalah. Now, how interesting our history is. Because of a volcanic eruption in 1815, Napoleon lost the war in Europe because of the change in climate. Now, disebabkan itu Perancis kalah,
Nusantara ni kembali kepada Belanda. Tetapi Raffles sudah set his foot. Dia telah buat macam-macam kerja. Dialah yang discover balik Borobudur tu. Dia discover balik. Dah ditenggelami oleh hutan belantara yang tebal. Dia sara 200 orang untuk tebas hingga akhirnya Borobudur tu timbul balik. Sekarang ni yang kita pergi tengok tu, itu atas jasa Stamford Raffles. Ya. Tapi dia juga melakukan pembunuhan beramai-ramai di Yogyakarta, di Palembang. Itu kerja Raffles, jangan lupa. Ya. So bila it's time to return Nusantara back to the Dutch, Raffles tak setuju. Kalau kita kembalikan Nusantara ni, Asia Tenggara ni kepada Belanda, berarti kita tidak ada lagi pengkalan untuk tap resources daripada timur dan barat, daripada India dan China. Remember, this area is very strategic. It's the meeting point of East and West. Sebab tu pada hari ini kita tengok, kita ni juga menjadi rebutan antara Amerika Syarikat dengan China, kan? Itu kita kena faham dalam konteks itu. It always happen. Kita ni menjadi rebutan kuasa-kuasa besar dunia. Baik. Now, dipendekkan cerita, 1819 what happened? Raffles mendarat di Singapura. Tempat yang memang tempat jin bertendang waktu tu. Lanun kalau dia bawa dia punya tawanan-tawanan, dia akan bawa ke Singapura. Dekat situlah dia bunuh dan sebagainya, sehingga banyak tengkorak bertaburan dekat yang hari ini menjadi pelabuhan Singapura. So Raffles beritahu dengan Lord Hastings dekat India. Dia kata, no, we have to set a foothold in Southeast Asia. Walaupun waktu tu Johor termasuklah Singapura sudah berada di bawah kekuasaan Belanda setelah mereka mengalahkan Bugis dalam perang 1784 ni dulu. Okey? Okey. Now, bila Singapura kuasai British menguasai Singapura, berlakulah satu usaha untuk ambil alih tanah Melayu ni secara keseluruhan. Bagaimana ini berlaku? Banyak detailsnya I will leave out, ya. Terus jam pada tahun 1824, iaitu perjanjian London. Perjanjian London, ya. Perjanjian London ni adalah antara British dengan Belanda, di mana mereka nak susun balik dia strategic interest, kan? Susun balik. So umumnya kalau ini semenanjung tanah Melayu ni, Sumatera, mereka buat satu demarcation line, ya, di 1824. Anything to the west to the east belongs to the British. Anything to the west belongs to the Dutch. Waktu tu British ada pengkalannya di Bangkahulu, Belanda di Melaka, ya, di Melaka, di Bangkahulu. Suka-suka sama suka. British ambil Melaka, Belanda ambil Bangkahulu. Ini 1824, ya. 1825 ni Pulau Jawa. Oleh kerana British sudah menguasai banyak tempat, ya, untuk kembalikan kepada Belanda sebagaimana perjanjian proxy tadi, kena bayar. Belanda kena bayar, dia kata. Buat satu perjanjian 1825, perjanjian Jawa, ya. British jual Jawa ni kepada Belanda dengan harga $100,000 Spanish dollar. Waktu tu mata wang adalah Spanish dollar, 100,000. Tak berapa banyak kan? So dengan tindakan-tindakan yang licik ni, akhirnya tanah Melayu dikuasai oleh British. Sumatera dan Jawa dikuasai oleh
oleh Belanda. Apa dia? Perjanjian tadi? Okey, ini nak bawa cerita Singapura pula. It will be a long and very detailed explanation. Tak apa. Kita terus pergi ke sini sebab kita nak pergi ke Mak Gilau ni. 1824, 1825 this are the key negotiation. Okey, 1824 ni sebenarnya tak selesai juga. Sebab ada satu daerah yang sangat degil, Aceh. Aceh dengan Tapanuli. Tapanuli ni Batak. Kita ni ada satu persepsi yang pasal orang Batak ni. Kan? Kuli Batak itu panggil. Makan orang. Kita tak tahu raja yang memerintah Batak tu Raja Singgah Banggaraja yang ke-12, dia seorang Muslim. Tapi diganggu oleh Belanda, akhirnya Batak menganut agama Kristian. Tak boleh cerita panjang lah. Okey. Anyway, masih tak selesai juga sebab ada beberapa trade interest dekat sini. Kampar, Indragiri, Siak yang mana British masih ada trade interest. Dia tak mau lepaskan walaupun dia perjanjian. So buat another perjanjian 1870. Namanya Perjanjian Sumatera. The Sumatra Tectrat. Perjanjian Sumatera. Ustaz Rufa, apa khabar? Dengan perjanjian ini 1870 ni, maka dibuat ratifikasi pada tahun 1872 begitu. Now Dutch has complete control on Sumatra, British has complete control on tanah Melayu. So they are free to do whatever they want. Maka berlakulah, boleh tolong flip tak ni? Maka Aceh digempur oleh Belanda 1873 yang degil, without any interference from Britain. Timbullah tokoh Cut Nyak Din, yang kita semua sedia maklum, kan? Itu pun Aceh meminta pertolongan antarabangsa waktu itu. Pertama daripada Turki, Osmania. Bahkan Turki memang hantar tentera dia, walaupun dalam keadaan sudah lemah kan waktu itu. Yang kedua Amerika Syarikat. Amerika Syarikat 1873 tu berhadapan dengan isu-isu emansipasi perhambaan, sehingga pecah perang saudara Amerika 1882, kan? Sebab at the same time tu. Sebab tu penting kita tengok sejarah ni dalam konteks yang menyeluruh baru kita faham. Seperti mana kita hari ni nak faham isu Palestin macam tu jugalah. Isu Ukraine macam tu jugalah, kan? Jadi 1873 British Belanda gempur Aceh. 1874 Perjanjian Pangkor. British mula mengadakan rundingan dengan raja-raja di Perak. Kita tahu Perak ni ada 3 jalur. Sebab tu dia bergila-gila, kan? I don't want to go into details. Tapi British datang berunding, Belanda datang berperang. Kita dapat beza, kan, pendekatan kedua-dua pihak ni. Dan bukan itu saja, bukan saja datang memerangi, bahkan sultannya diusir atau dibunuh. Sebab tu tak ada sultan ni. Mana-mana wilayah provinsi kat Indonesia pun tak ada sultan dah. Kalau ada pun yang dekat Yogyakarta tu, kan, daerah istimewa. Yang lain semua dihapuskan. Bila sultan dihapuskan, maka rakyat memandang kepada siapa? Pada siapa? Pada ulama lah. Sebab itulah berlakunya orang barat panggil pesantren insurrection. Pemberontakan pesantren. Sebab kekuatan penentangan ini ditunjangi oleh institusi agama, kan? Jadi ada 4 pesantren insurrection yang paling besar. Satu perang Aceh 1873 sampai 1941 bila Jepun datang. Bila Jepun datang, orang Aceh cakap,
anjing yang kita usir, babi yang masuk. Anjing tu Belanda, Jepun tu babi. Perang pula lawan Jepun. Jepun kalah, masuk balik Belanda, sambung. Saya ada tulis dalam Jejak Risalah Nusantara jilid 5, Perang Aceh. Incredible stories lah kita baca tentang Aceh. Okay, anyway, itu that's how they treat the raja-raja. Tapi British runding. Bukan saja runding, kami lantik diri kami sebagai penasihat. Ada Belanda tak pernah terfikir pun. Beberapa tahun lepas anda pergi Padang, pergi institut perguruan dia, jumpa dia punya dosen yang mengajar sejarah. Kata kami ni menjadi hamba. Kami diperhambakan oleh Belanda. Sehingga tidak ada satu pun infra yang dibina. Kan? Dipaksa tanam tebu, tanam paksa dalam kultur stel-sel, dipaksa tanam tebu, tanam nila, ganti padi, diperhambakan. Kita dibuat infra, dibuat jalan kereta api, daripada Larut sampai Taiping, daripada Port Weld sampai Kuala Lumpur, daripada Port Dickson Nanning sampai Sungai Ujong. Itu dia punya nukleus dia, barulah terbinanya rangkaian KTM ni, Kereta Api Tanah Melayu Sendirian Berhad kan. Itu pelabuhan. Dia buat pelabuhan, dia buat sekolah. Dia lahirkan golongan elitis, MCKK, English College, Penang Preschool, St. Anderson School. Bahkan Temenggung Ibrahim Girls School dekat Batu Pahat. Itu semua dalam rangka untuk mendidik pengganti-pengganti dia. Yang Belanda, mereka enggak layak diajar, bodoh. Diperbodohkan. Mereka ni tak boleh diajar, dia kata. Senor Gerunjil lah yang berusaha sungguh-sungguh untuk convince the colonial government buat sekolah, tak mau. Akhirnya dia cuba approach individually. Antaranya siapa? Ibu Kartini. Antaranya siapa lagi? Agus Salim. Semua tu anak didik Senor Gerunjil sebenarnya. Dia terpaksa coach individually, kan? Okey, now bila berlaku perjanjian Pangkor ni, inilah titik mula masuknya British ke tanah Melayu. Ingat daripada Alexander Hamilton tadi, berapa 1682 tu dia buat groundwork. Akhirnya Sir Francis Light juga akan trader berjaya bertapak di Pulau Pinang 1786, kan. So that is the starting point. Tapi akhirnya dengan perjanjian Pangkor ni yang didahului dengan Sumatera Tectorate 1870 tadi, maka British has full swing untuk menjajah tanah Melayu. Jadi 4 negeri yang menjadi sasaran. Apa dia? 1 Selangor, lagi ni 9, lagi Perak, of course, Pahang. Ini kalau nak cerita pasal Selangor ni, jadi kuliah yang separate lah. Negeri Sembilan pun kuliah yang separate, Perak pun kuliah yang separate. So kita kena tumpu kat Pahang. 1874 ni dia convince Selangor, dia menggunakan situasi waktu tu ada perang saudara antara Tengku Kudin dengan Raja Mahdi, itu you all boleh Google and start reading lah, hingga akhirnya British mendapat peluang untuk campur tangan dan menguasai Selangor. Bagaimana cara dia menguasai sesebuah negeri Melayu tu? Ialah dia lantik diri dia sebagai penasihat. Yang nasihatnya wajib dituruti. Kemudian Negeri Sembilan pun macam tu. This is a very bloody involvement yang melibatkan satu perang yang sangat sengit,
namanya perang Bukit Putus, daripada Tanjung Ipoh Kuala Pilah tu sampailah ke Paroi, Ampangan, Seremban, ya. Sampai kita dapat trace beberapa sketches yang ada disebut, anda ada share dalam Facebook, kubu-kubu pertahanan orang Melayu di Paroi, ya, dipimpin oleh seorang ulama yang bernama Datuk Si Amang Gagap. Ini akan cerita nama mereka ni, ada nama, ya, iaitu Abdul Kahar bin Mukmin, seorang guru Quran, ya, orang arkitek kepada masjid Terusan Juasih, dekat Juasih sana, ya. Pergilah, diorang dah apa ni, dah bina semula masjid tu, dah baiki. Dialah arkiteknya, ya. Perak, begitu juga beberapa postingan anda buat dalam Facebook, ya, bagaimana bermulanya campur tangan dekat Perak ni, pembunuhan Burj, penglibatan tentera Sikh dan sebagainya. Okey, kita terus masuk ke Pahang, ya. Masuk ke Pahang tahun yang sama, 1874. Andrew Clark dihantar ke Pahang, untuk convince bendahara Pahang waktu tu, Wan Ahmad. Waktu tu Pahang tak ada sultan. Pahang berada di bawah sebenarnya di bawah Johor, ya. Ini pun satu aspek sejarah yang akan mengambil masa kalau nak explain. Cukuplah setakat tu, ya. Wan Ahmad ni bendahara, so British hantar untuk convince, terimalah seorang ejen British. Itulah Pahang ni antara yang paling degil. Sebab 1874, 1875, tiga negeri ni sudah dikuasai oleh British. 1874 mereka cuba convince Pahang, hanya pada tahun 1888 baru dah dia berjaya meletakkan seorang ejen British. Waktu tu di bawah Sultan Ahmad. Nah, bendahara Wan Ahmad ni dia jadi sultan sebab atas restu daripada Johor. Okay. Siapa yang perintah Johor waktu tu? 1888, Maharaja Abu Bakar, yang kemudian menjadi Sir Sultan Abu Bakar Johor. Okay. 1888 ni ada seorang Cina bernama Goh Hui. Siapa dah tengok filem ni? Angkat tangan. Siapa dah tengok filem Mak Kilau? Oh, yang lepas ni kena tengok lah. Seorang Cina nama Goh Hui. Kalau kita tengok Goh Hui ni, dia dengan British kan, dia ni adalah rakyat British. Ni satu peribadi yang personality yang sebenarnya memang wujud, ya. Goh Hui ni dia orang kaya, dia rakyat British. Dia satu hari didapati terbunuh mati dekat istana Pekan, istana Sultan dekat Pekan. Tak tahu siapa yang membunuhnya, tak tahu. Tiba-tiba British tuduh Sultan. British tuduh Sultan, kemudian minta ganti rugi. Sebab dia ni rakyat British, minta ganti rugi. Sedangkan Goh Hui ni berhutang dengan Sultan $1,000 waktu tu. Tapi tak apalah. Dengan ugutan itu, maka Sultan pun bersetuju untuk terima ejen British, ya. 1888, ya. Okey. Nah, kita tengok siapa yang bunuh Goh Hui, nobody knows. Tetapi setelah dipujuk daripada tahun 1874 sampai 1888, berapa tahun tu? 14 tahun. Tak berjaya juga. Akhirnya berlakulah kematian Goh Hui ni in a very shrouded circumstances, kan? Dan itu dijadikan poin untuk ugut Sultan. Maka waktu tu 1888 ni ada ramai pembesar Pahang waktu tu. Sultan nanti antaranya adalah orang kaya Semantan, iaitu Datuk Bahaman, ya, Datuk Bahaman. Dan Datuk Semantan ni tak ada dah. Semantan tu hari ni adalah bentung dengan Temeloh kalau tak silap. Ini daerah lama, Dia tak setuju. Dia waktu tu bersama-sama dengan Tok Gajah.
Tok Gajah ni namanya adalah Imam Rasul bin Muhammad Syahrum. Dia orang ada nama dia orang ada nama. Sebab itulah kita kena pandai lekeh Tok Gajah. Kita tak faham kan. Nanti ada masa saya cerita kenapa Tok Gajah. Kenapa Datuk Si Amang Gagap. Si Amang Gagap. Entah kau orang pun tak dengar ada bunyi Si Amang ni. Pernah dengar bunyi Si Amang? Kalau dekat Negeri Sembilan tu, saya balik kampung kecil-kecil dulu, inilah bunyi yang menyeramkan menjelang maghrib, pada sahut-sahutan. Sekarang dah tak ada dah. Kalau Negeri Sembilan ni dia punya hubungan dengan alam tu, dia dijadikan dalam bentuk perbilangan. Kalau mau tahu panjangnya sungai, tanyakan kepada Seluang. Kalau mau tahu dalamnya lubuk, tanya pada Memberang. Kalau mau tahu tingginya gunung, tanya kepada Sang Enggang. Kalau mau tahu dalamnya hutan, tanyakan kepada Pak Belang. Kalau saya tambah, kalau mau tahu masihkah ada harapan, tanyakan kepada Siamang. Kenapa? Sebab hutan-hutan semua dah tak ada dah. Sebab tu tak ada Siamang. Kan? Okey, anyway. Jadi Datuk Bahman ni dia tak setuju. Nah, orang kata dia ni dia punya interest hanya pada kutipan cukai. Tidak, kita kena faham. Dia adalah ketua bagi daerah Semantan. Dia bertanggungjawab atas pembangunan dan kebajikan rakyat dia. Dan cukai itu adalah untuk urusan pentadbiran dan sebagainya. Itu dirampas daripada dia. Dan bukan itu saja, kita kena ingat, bukan sahaja isu kewangan, tapi isu adat dan undang-undang syariat. Pahang sudah pun meluluskan undang-undang Pahang yang berteraskan syariat pada kurun yang ke-17, 1694 kalau tak silap. Sudah ada kanun Pahang, macam kanun Melaka, macam undang-undang Laut Melaka yang berasaskan syariat. Itu ditukar. Jadi kalau orang kata orang-orang Melayu bangkit menentang cukai, bukan cukai. Bangkit menentang sistem yang telah diubah. Ya? Sistem yang diubah. Sistem tempatan yang berasaskan undang-undang adat dan syariat ini diganti dengan sistem British yang berpusat dekat India. Masa tu center of British colonies adalah di India. Ya? Governor di India. Jadi dia bangkit dan dia lawan, sehingga akhirnya dipendekkan cerita, Sultan waktu tu terpaksa mengisytiharkan orang-orang yang menentang British ini sebagai penderhaka. Penderhaka. Memang dicop sebagai penderhaka. Itu hakikat sejarah. Sama ada dia ditekan ke ataupun atas apa ni, atas his own discretion, itu kita tak mau bahas lah. Tapi hakikatnya Datuk Bahman dan orang-orangnya diperangi bukan saja oleh British, tetapi juga oleh the establishment, kerajaan negeri Pahang waktu tu. Dan Sultan menghantar putera Tengku Mahkotanya, iaitu Tengku Mahmud, untuk menyerang Datuk Bahman. Sultan juga jangan kata Sultan, nanti orang marah. Kerajaan Pahang juga membekalkan 200 pejuang untuk bersama-sama dengan British untuk memburu Datuk Bahman dan orang-orangnya. Dan pertempuran yang berlaku dekat Pahang ni bukan di Semantan saja, tetapi di seluruh Pahang. Sampai ke Lipis, sampai ke Bera, sampai ke Temeloh, sampai ke Jelantut, bahkan sampai ke Besri, Kuantan, bahkan sampai ke Sempadan, Terengganu, di Ulu Terengganu, bahkan sampai ke Ulu Kelantan dekat Gua Musang. Itu medan tempur antara orang-orang Pahang dan British. Jadi jangan ingat satu gambaran ada orang ni menentang skala kecil-kecilan, kan, hit and run macam tu. Tak. Pertempuran berlaku secara frontal. Dan kalau kita tengok dalam filem Mak Kilau tu, gambaran tu memang berlaku. So orang kata tak logik. No, it's memang berlaku frontal attack.
berdepan. Dan satu bukti adalah di Kampung Budu. Kampung Budu ni dekat Lipis. 300 orang terbunuh, orang-orang kampung. Bila kata-kata orang kampung, wanita, kanak-kanak. Jadi bila tentera Sikh melakukan pembunuhan, itu adalah satu hakikat sejarah yang kita tak boleh tolak. Itulah yang sebenarnya. Kalau ada rezeki kita buat idle trip, kita pergi ni Kampung Budu ni. Tapak-tapak pertempuran, tapak-tapak persinggahan Mak Kilau. Dekat Pasir Neris, Ustaz Rofa. Tempat persinggahan rumah tu masih ada lagi. Kemudian kubur Tok Gajah, ayah dia, Imam Rasul bin Muhammad Syahrum, ada lagi. Dekat Terengganu. Kenapa dekat Terengganu? Sebab Terengganu lah yang menjadi asas kekuatan spiritual kepada rakyat Pahang, iaitu Syekh Engku ataupun Tok Ku Paloh. Tok Ku Paloh lah yang menjadi manasihat, sehingga Hugh Clifford terpaksa pergi rumah dia dan mengugut dia supaya jangan sokong pejuang-pejuang Pahang ni. Jadi waktu nak balik ni, Hugh Clifford dia nak bangun daripada kursi ni, terlekat. Jadi kalau yang tulis ni orang Melayu, mungkin kita boleh petikai. Yang tulis ni Hugh Clifford sendiri. Aku nak bangun, terlekat. Punggung ni terlekat. Ikutlah untuk nak kata keramat ke apa ke. Sehinggalah Tok Ku Paloh mengizinkan dia bangun. Bangun. Baru dia boleh bangun. Jadi nak dirumuskan dekat sini, perjuangan yang diterajui oleh Datuk Bahaman ni, sebenarnya is so bloody, sangat sengit. Dengan bukan melibatkan 30-40 orang kampung saja. Kadang-kadang satu pertempuran tu melibatkan 700 pejuang. Dengan menggunakan rifle. Yes, rifle. So kita kena ubah persepsi kita selama ni. British ni datang dengan lemah lembut, kan, dengan lemah lembut, dengan penuh diplomasi. Tidak. Nanti kita masuk bab, ada masa lagi kita bab pasal tentera. Dia menggunakan mercenaries, tentera upahan. Tentera upahan yang dia perlihatkan dalam filem Mak Kilau tu, toga tu, daripada Borneo. Memang betul British menggunakan khidmat 15 atau 16 orang daripada Borneo, yang merupakan rakyat pribumi yang these are trackers. Diorang ni memang mahir dalam memburu, dalam menjejak musuh dalam hutan dan sebagainya. Sebab tu masa darurat they have this so called Iban trackers. Jadi toga tu memang satu peribadi, memang wujud. Dan British memang sengaja menggunakan orang-orang ni untuk tuduh dia dirty job. Jadi bila toga tu pergi tikam perut isteri Wahid yang dilakonkan oleh Beto Husairi tu, it's possible. It is possible because mereka ni memang bukan nak kata orang Sarawak tak ada hati perut. Tak. They were, and just imagine masa perang Bukit Putus dekat Negeri Sembilan 1874, 85 orang Arab menjadi tentera upahan British. Orang Arab yang diambil daripada Aden, daripada mana tanah jajahan dia dekat Jaziratul Arab. Mereka bersedia untuk melakukan to do the bidding for British if the price is right. Kan? Jadi tukar persepsi kita. Peperangan itu memang ganas, buas, dan tanah air kita ni dipertahankan dengan keringat air mata dan darah. Dan ada orang kata orang Melayu ni bangkit kerana menentang cukai lah. Nah, kita jangan berdolak dalih lagi. Kita bangkit kerana jihad fi sabilillah. Semua tokoh-tokoh yang saya sebutkan itu, Mat Kilau ni, dia adalah seorang yang yang berguru dengan guru-guru agama ni. Salah seorangnya adalah Tok Ku Paloh. There's no question about that. Ayah dia Khatib Rasul
Orang panggil khatib kenapa? Kerana dia bagi khutbah hari Jumaat. Orang panggil imam. Sebab apa? Dia mengimamkan solat. Nama Tok Gajah itu gelaran. Orang Melayu zaman dulu memang tak sebut nama, sebab dilihat kurang hormat. Sebab nama Mat Kilau tu Ibrahim bin Muhammad. Ibrahim bin Muhammad. Tapi memang gelar, orang panggil nama gelaran. Mat Kilau. Siapa tu? Datuk Siam Menggagap tu, guru Quran. Dia menyokong Yang Tuan Antah. Dia nak mempertahankan institusi Yang Tuan Seri Menanti. Dan dia punya sekutu dia, iaitu Datuk Shah Bandar Sungai Ujong, kan, bila Syed Abdul Rahman yang merupakan Datuk Undang Sungai Ujong waktu tu, dia bersama dengan British, dia angkat bendera Union Jack. Datuk Bandar ni Tuan Ahmad Tunggal nama dia. Dia angkat bendera hitam. Bendera hitam ni bendera apa ya? Bendera Khilafah Uthmaniyah. Kalau kamu memihak kepada British, kami tetap dengan apa? Dengan wala dan bai'ah setia kami dengan Khilafah Uthmaniyah. Itu asasnya. Tok Janggut dekat Kelantan tu 1915, dia bangkit kenapa? Jihadi akbar fardu ain apabila Khairi Effendi mengisytiharkan jihad akbar untuk lawan British dan Perancis bila pecah Perang Dunia Pertama. British isytihar perang, Perancis isytihar perang, Rusia isytihar perang kata Khilafah Uthmaniyah berturut-turut, dan disambut oleh Khairi Effendi. Jihad akbar fardu ain bagi setiap umat Islam lawan British dan sekutunya Perancis. Sebab itu tentera Indian Army, British Indian Army dekat Singapura yang nak dihantar ke Timur Tengah lawan Khilafah Uthmaniyah, mereka bangkit. Berlakulah peristiwa Dahagi 1915, sehingga mereka berjaya membunuh beberapa orang tentera British daripada kalangan mereka. Akhirnya mereka ditangkap dan dijatuhkan hukuman firing squad kerana mempertahankan Khilafah Uthmaniyah. Itu kita kena, naratif ni kita kena ketengahkan, kita kena popularkan. Baru-baru ni siapa tu, Ramasamy tu, dia kata orang Pahang bangkit bukan kerana mempertahankan agama. Tak ada siapa pun di kalangan orang Melayu yang menyanggah kenyataan ini. Di mana kita? Kita yang kononnya nak menegakkan sistem keadilan Islam dan sebagainya di negara ini. Kita membisu bila orang kata Mat Kilau bangkit bukan kerana mempertahankan Islam. Celupa sungguh kenyataan-kenyataan macam ni. British datang bukan untuk mengganggu agama Islam. Dia kata, di mana suara-suara umat Islam? Sekurang-kurangnya untuk menyanggah. Where are the intellectuals? Di mana orang muda yang begitu bersemangat, kan, kononnya untuk menegakkan Islam dan kehidupan? Tiba-tiba apabila dilemparkan cercaan seperti ini, kita diam membisu 1000 bahasa. Jadi do not even have a doubt yang tanah air ini dipertahankan kerana agama. Don't even have a shadow of doubt untuk menegaskan perkara ini. Start writing about it and be proud. Kita fahamlah sebagian besar daripada kita adalah having a educational background in the West. Sebagian besar lagi educational background in Middle East. Jadi seolah-olah macam kita merasa macam tak perlu mengangkat isu ini. Di mana jati diri kita? Ini tanah air kita. Dan ia yang dipertahankan, ingat ni, dipertahankan dengan darah dan air mata. Cuma kita diajar naratif dan sejarah kita, dengan perjanjian Pangkor maka negeri-negeri Melayu pun dilindungi oleh British. Tidak. Perhitungannya bukan di Pangkor. Perhitungannya di Pasir Salak.
yang menyebabkan hampir 10 orang dijatuhkan hukuman mati, dibuang negeri. Raja Abdullah dibuang ke Seychelles. Ingat tak masa MH371 hilang? Kan jumpa serpihan-serpihan dekat Pulau Seychelles. Situlah Raja Abdullah Perak dibuang. Itu yang dibuang. Dan ramai yang mati dikebumikan di Singapura sebelum jasadnya dipindahkan ke pusaranya, dipindahkan ke Kuala Kangsar. Singapura mereka tak boleh balik. Itu mahar yang mereka bayar. Di Negeri Sembilan pun begitu. Paroi, Ampangan, itu adalah medan-medan jihad. Naratif ni kita kena ketengahkan, kita kena popularkan bahawa kita penentangan ke atas British itu adalah jihad. There's no question about it. Jangan sampai ada orang yang mempersoalkan ataupun orang yang menerbit ataupun mengeluarkan satu naratif, kita ni menentang cukai, Tok Janggut tu menentang cukai. Yang ditentang tu bukan cukai yang entah berapa sen tu. Yang ditentang tu ialah kerana British telah merombak sistem pemerintahan dan juga undang-undang yang berasaskan kepada adat dan syariat. Itu yang ditentang. Itu menyebabkan Haji Abdul Rahman Limbung di Terengganu bangkit 1932, yang disebut sebagai pemberontakan tani. Namanya pun sudah memberikan seolah-olah penentangan yang disebabkan dari faktor ekonomi, pertanian, hasil-hasil hutan dan sebagainya. Come on. Now whoever you are, whatever your professional background, ya medical doctor ke, arkitek ke, lawyer ke, accountant, whatever you are, start digging our history dan pertahankan. Kerana sejarah adalah sebahagian daripada jati diri seorang Muslim. Kan? Bagaimana agaknya kalau orang memberikan naratif-naratif yang palsu tentang Rasulullah, tentang para sahabat, tentang sejarah Islam? Sudah tentu kita akan bangkit. Ini orang mempertikaikan dan ketengahkan naratif-naratif alternatif yang palsu. Dan kita, sehingga ramai yang bertanya, betul ke? Orang WhatsApp mana? Betul ke Datuk Bahaman tu bangkit kerana cukai? Mat Kilau tu pemungut cukai? Betul ke? You should be able to stand up and answer on your own, based on our conviction, based on our comprehension of our own history, of our own struggle. Habis dah masa dah Abdullah. Ha? Sekarang 10.20. Jadi? Kalau nak buka pada soalan ada 10 minit. 10 minit. Okey, kita buka pada soalan lah, because ada lagi aspek lain penglibatan orang Cina dengan tentera Sikh ni. Tapi tak apalah. I leave it to the ground, to the floor for Q&A. Silakan. Kembali kepada Sudah ada berapa yang tanya soalan? Kalau tak ada soalan. Kalau nak tengok cerita Braveheart tu, dia tulis at the beginning of the cerita lah, history was written by the victors. Ya. Maknanya sejarah tu, penulisan sejarah tu ditulis oleh orang-orang yang menang. So dia nak menggambarkan kelibatan dia sendiri lah. Tapi bila ini bagi pasal naratif, pasal penceritaan tentang Datuk Bahaman, mana sumber sahih yang kita nak cari. Kadang-kadang kita baca buku sejarah kita sendiri pun menggambarkan dia orang sebagai pemberontak lah. Sebab tu kita ada ulah pun sejarah anda tak minat lah. Nak deep in my heart, anda rasa ada sesuatu yang disembunyikan. Ya. Itulah sebabnya. Baik.
sumber sejarah, ya. Sumber sejarah ni actually daripada British sendiri. British telah menukilkan peristiwa sejarah ni dengan agak detail. And it's written in Journal of Malayan Branch of the Royal Asiatic Society, contoh, yang sudah ratusan tahun umurnya, yang boleh dirujuk, boleh dirujuk apatah lagi dalam zaman sekarang ni. Semuanya available online. Sketches of the Malay fort tadi, yang dekat Paguh, yang tunjukkan meriam-meriam yang diletakkan dalam kubu-kubu yang dibina oleh orang Melayu dekat Paroi untuk menentang British dalam perang Bukit Putus. Itu dilakar oleh tentera British sendiri. Lieutenant Peyton daripada 10th Foot Infantry dilakar sendiri. Tetapi yang diajar di sekolah-sekolah itu mungkin diolah oleh orang-orang yang tidak punya semangat. Bahkan tidak punya agama Islam, bukan orang Islam pun. Kalau kita tengok buku-buku sejarah yang ditulis itu, selama beberapa tahun ditulis oleh orang-orang India. Kalau mereka yang kononnya mempunyai degree dalam bidang sejarah. Sehingga sekarang ini Dr. Ranjit Singh Malhi itu, yang mempertikaikan penlibatan tentera Sikh itu semua boleh disanggah dengan mudah, sebab kita boleh merujuk journals daripada British sendiri yang menceritakan dengan detail pasukan tentera India ni siapa, sejarah dia yang anda telah rumuskan dalam Facebook baru-baru. Bagaimana mulanya British ni melibatkan tentera daripada Bombay, Madras dan Bombay, Madras dan Bengal. Nanti daripada tentera Muslim dan Hindu, kemudian berlaku mutiny. Akhirnya mereka mengambil orang-orang daripada Punjab, Sikh. Ya, bermula pada tahun 1857. Jadi kita tengok isu yang berlaku dekat tahun 1874, waktu itulah mereka mengerahkan tentera Sikh datang ke tanah Melayu. The details are there. Dan antara orang yang paling berjasa untuk menulis tentang sejarah di tanah Melayu adalah Cikgu Buyung Adil, yang mula menulis tentang sejarah negeri-negeri tanah Melayu. Boleh cari dekat Dewan Bahasa, ya. Sudah diterbitkan semula. Sejarah Negeri Sembilan, sejarah Pahang, sejarah Perak. Setiap negeri ni ada buku dia yang khusus, ditulis oleh Raja Buyung Adil, yang mula menulis pada tahun 1964. Buku tu tak pernah dipopularkan, diketengahkan. Inilah masanya. Orang kata ride the wave, mat kilau. Disebabkan oleh filem ni lah kita ambil peluang ni, sebab orang Melayu mula bercakap tentangnya. Kita ambil peluang dan kesempatan ni untuk ketengahkan apa yang patut kita pelajari daripada episod ni. Okey. Dan Cikgu Buyung Adil juga ada menulis perjuangan orang-orang Melayu menentang penjajahan. Detail. Sangat detail. Kampung Budu dekat Lebuk Terua, dekat Jeram Ampai. Memang tak sempat lah kalau anda nak cerita dalam naratif yang begitu singkat begini kan. You have to go and look for yourself and read for yourself. By the way, saya ni terlibat juga dalam penulisan sejarah, ensiklopedia sejarah dan kebudayaan Melayu. Diterbitkan oleh DBP 1996. Dan saya diberi kepercayaan ketika itu untuk menulis beberapa entry tentang sejarah Negeri Sembilan. So, memang kita akan pergi kepada journals yang diterbitkan pada kurun yang ke-19, awal kurun yang ke-20. Orang-orang seperti Winstead, seperti Wilkinson, R.J. Wilkinson, diorang ni adalah pegawai-pegawai British yang dihantar ke tanah Melayu untuk mengkaji aspek-aspek adat
tulisan Jawi, aspek-aspek kebudayaan, sejarah, dan mereka menulis dengan detail, dengan menemu ramah orang-orang kampung, pemegang-pemegang adat dan sebagainya, dan itu ditulis dengan terperinci. Kerana apa? Maklumat ini diperlukan untuk membantu British dalam soalan pentadbiran, kan? Dan mereka akan menulis apa yang betul. Selain daripada Zakbar, antara yang menulis tentang rules dan regulation tentang tulisan Jawi ni adalah R.J. Wilkinson. That detail, kan? Jadi jangan kata sejarah kita disembunyikan. Tak, sejarah kita tak disembunyikan. It was not meant to be. The materials are there for us to refer to. Cuma sekarang ni mungkin, ya, apabila orang-orang yang dilahirkan oleh sistem pendidikan British ni having a defeatist mentality dan cuba untuk ketengahkan naratif-naratif, ya, yang tujuannya adalah untuk memudahkan urusan pentadbiran British di tanah Melayu pada awal kurun ke-20 dulu. Mereka itu adalah hasil sistem itu, hasil didikan tu. Bahkan pentadbir, bahkan Perdana Menteri pun, kan? Kalau kita tengok mereka ni semua dihantarkan MCKK, dan orang Melayu melihat MCKK dia babud darajat. Itu istilah yang diberikan oleh orang Melayu, pintu-pintu untuk naik darjat, iaitu dengan pergi MCKK, kan? Yang hanya terbuka kepada anak naraja dan anak-anak bangsawan, kemudian dibuka balik pula kepada populasi yang lebih. Tapi dia punya trainingnya macam ni. Petang main kriket, dekat nak maghrib, semua kena segera mandi, ambil wuduk, pakai plekat, pakai songkok, semayang maghrib. Besok pagi English breakfast. Macam tu mereka didik. Jadi Islam tu jadi satu sudut, diletakkan pada satu sudut. Apa dia? Songkok, kain plekat, sejadah. Sebab tu orang Melayu sampai hari ni tak ada sejadah tak boleh solat. Tak ada kain tak boleh solat. Walaupun tak kotor dari segi syariat pun, kan? Bagi alasan sebab apa? Tak bawa kain. Seluar tu bersih pun. That's why. So please lah anak-anak muda, saya nak tinggalkan pesanan ni. Start reading your own history. Dan jangan kata tak ada sumber. Sumber ada. Sumber ada. Tak tahu? Come to me and I will show you what are the sources. Wallahu alam. Saya nak sebagai, where is my handphone? Oh, tolong. Saya nak bacakan last minta izin berdua. Ini satu dialog yang diterbitkan dalam akhbar makanan yang kita dah sediakan ni. Pas lama kalau nampak macam tak gerak, tak makan. Pertemuan ini Mak Kilau dia keluar dan memperkenalkan diri dia pada tahun 1969. Ya. Waktu tu kita disibukkan dengan 13 Mei 1969. Jadi kisah ni tak begitu media tak pick up sangat, terutama di Lembah Kelang. Ya. Tapi kalau di Pantai Timur, ini saya nak bacakan. Ya. Dua orang, iaitu Mat Siam dan Mat Kelantan. Mat Siam ni adalah Mat Kilau. Ya. Bila dia keluar, satu jawatankuasa dibentuk yang terdiri daripada pakar-pakar sejarah termasuk Ku K. Kim, ya. Kemudian Arkib Negara, Museum Negara, kemudian pejabat-pejabat daerah di Pahang, kemudian istana pun dilibatkan, dan satu interview yang sangat komprehensif telah dilakukan selama kira-kira 4 bulan, sehingga akhirnya dikeluarkan satu laporan yang panjangnya 88 muka surat,
yang mengesahkan bahawa mat siam ini adalah mat kilau, ya. Dan setelah dia diisytiharkan 6 hari selepas tu dia meninggal, ya. Seolah-olah dia tahu inilah waktu yang sesuai untuk dikeluar dan memperkenalkan diri dia. Jadi dibuat satu pertemuan antara mat siam dengan mat Kelantan. Kedua-duanya adalah pejuang pada zaman yang sama, ya, rakan. Ditemukan di Dewan Pusat Latihan Kuantan, Pahang. Saya bacakan. Pertemuan bersejarah itu telah disaksikan oleh lebih daripada 600 orang dari seluruh tanah air dan kerjasama 3 buah badan penyiasat sejarah dari negeri Pahang, Kelantan dan Terengganu. Turut mengesahkan mat kilau ialah rakan seangkatannya Raja Ibrahim bin Tan Kecik yang telah dibawa khas oleh badan penyiasat mat kilau Pahang dari Macang, Kelantan. Raja Ibrahim juga adalah rakan mat Kelantan dan mat kilau yang sama-sama berjuang melawan British. Tengok mat kilau ni umur dia 133 tahun, ya. Begitu juga Datuk Bahaman, lebih lama lagi umur dia. Kemudian mereka yang disebutkan kat sini semuanya adalah rakan-rakan perjuangan. Berarti umur mereka ni semua 100 tahun lebih. Mereka mengamalkan cara hidup yang sihat, sebagai pahlawan, jaga makan, jaga amalan. Ada doa-doa yang mereka baca, jangan terpengaruhlah dengan terbang-terbang ke sihir-sihir. Itu tak betul sebab mat kilau cedera. Badannya memang ada bekas-bekas tetakan pedang. Kalau nak kata kebal, takkan ada bekas-bekas tetakan ni, ya. Dan dia juga pengsan, dipukul oleh orang-orang yang menangkap dia waktu tu, hendak dibawa ke Siam. Bahkan adik dia dan beberapa orang lagi pengikutnya dipenjarakan di Chiang Mai, di Thailand, ya. Tapi dia dipukul sebab dia melawan, di kepala dia pengsan, ya. Bila dia pengsan, dia anggap mati, dibawa ke Sultan Kelantan. Bawa ke Sultan Kelantan, rupanya dia tak mati. Sebab tu untuk mengelirukan musuh, supaya British menghentikan pemburuan ini, ditanamlah batang pisang. Jadi dan dia menghilangkan diri. Okey. Mat Saman bin Sulaiman atau Tok Kangkung, ni semua gelaran-gelaran, dia ada nama-namanya elok macam kita juga. Macam nama mak kilau Ibrahim bin Muhammad, nama ayah dia Imam Rasul bin Muhammad Syahrum. Datuk Bahaman pun ada nama dia. Boleh tengok dalam Facebook ana, ya. Telah diiringi khas oleh rombongan Badan Kajian Sejarah dan Kebudayaan Kelantan dengan diketuai oleh Yang Berhormat Encik Muhammad bin Idris. Rombongan Mat Saman bertolak ke Kuantan kira-kira jam 8 pagi dari Banir Belikung dalam satu rombongan mengiring seramai 92 orang. Sementara Badan Penyiasatan Sejarah Negeri Terengganu yang diketuai oleh Tuan Haji Muhammad Saleh bin Haji Awang telah membawa Mek Munah binti Muhammad Saleh 97 tahun, ya, dari kampung Pasir Nering. Ini dekat Terengganu ni ada rumah persinggahan dia, ya. Ulu Kuala Berang, dekat dengan ni Batu Bersurat, Kuala Berang, ya. Mek Munah ialah orang yang bertanggungjawab bersama-sama penduduk Pasir Nering menyelamatkan mat kilau dan ayahnya Tok Gajah dari diburu oleh askar-askar Inggeris. Badan Penyiasatan Mat Kilau Pahang yang dipengurusikan oleh Datuk Haji Abdul Aziz Ahmad pula telah menjalankan segala persiapan pertemuan yang bermula pada pukul 2 petang. Okey. Baik, nak cerita ketika mat kilau diiringi ke atas pentas oleh kira-kira 50 orang pengiring, jam tepat 2.40 petang, sebentar kemudian Mat Saman pun diusung ke atas pentas untuk menemui mat kilau. Walaupun Mat Saman tidak dapat melihat lagi, tetapi bila mat kilau memandang kepada Mat Saman, kedua-dua orang tua itu berpeluk-peluk dan bercium serta bertangis-tangisan paling sedih. Sekitar itu juga orang ramai yang berada di dewan terus bangun dan setengahnya menerpa naik ke atas pentas untuk melihat wajah Mat Saman dan mat kilau dari dekat, ya. Jadi kita lihat bagaimana pertemuan itu berlaku dengan penuh sangat mengharukan, ya. Dua orang pejuang yang sudah berpisah sekian lama dan ditemukan dalam suasana yang demikian, tapi tidak begitu mendapat perhatian kita waktu tu sebab kita
baru selesai dengan isu 13 Mei, terutama di Lembah Kelang lah. Sekarang ni bila filem Mak Kilau ni dinaikkan semula, kisah ini kembali beredar. Jadi itulah sedikit input daripada anda. Kita ada 15 minit ni. Oh, ada banyak. Okey, ada banyak masa. Jadi boleh tanyalah. Sebenarnya soalan akan mendapat lebih banyak input lah. Ana lebih terarah lah untuk menjawab berkaitan dengan soalan yang ditanyakan. Lepas 15 minit ni kita akan bagi penutup. Okey. Silakan. Ambil peluang. Silakan. Ada yang nak tanya? Kalau belum ada, sementara tengah fikir, saya ada soalan tentang Datuk Bahaman yang tadi sebut tadi. Dalam tadi sebut ada Sultan hantar tentera untuk guru, pengampunan dibuat oleh semua pejuang kecuali 3 orang. Katakan mereka ni berontak atau berkhianat. Sekarang ni keluar narratif yang mengatakan sebenarnya Sultan menyokong perjuangan Datuk Bahman ni dan dia meredai lah perjuangan Datuk Bahman ni. Kat belakang dia kata teruskan perjuangan kan, tapi disebabkan terperangkap dengan British, jadi dia terpaksa tunjukkan yang dia kena menentang lah Datuk Bahman ni kerana nak selamatkan negeri Bahang dan tahtanya sebagai Sultan untuk melindungi rakyat. Jadi apa pandangan Tuan Fizi naratif ni? Wallahualam, bagi saya lebih elok untuk kita tidak memberikan justifikasi, sebab kita menilai berdasarkan kepada apa yang zahir. Kalaulah putera mahkotanya Tengku Mahmud dan adiknya Tengku Ali secara aktifnya pergi memburu Datuk Bahaman dan rakan-rakannya, kita boleh nak tafsir dengan apa lagi, apapun alasan yang diberikan. Cuma bila ia melibatkan institusi istana ni, kadang-kadang kita bukan lagi sebuah masyarakat yang terbuka untuk mengkritik secara terbuka begitu. Kita cuma berdasarkan kepada apa yang zahir. Fakta sejarahnya begini. Kita nak tafsir apa pun itu terpulang. Tapi hakikatnya bila Mat Kilau menghilangkan diri pada tahun 1896, menghilangkan diri, sehinggalah 1969, berapa tahun tu? Dekat 70 tahun dia menghilangkan diri. Kenapa dia tidak muncul? Ada orang tanya, kenapa apabila kita mencapai kemerdekaan, kenapa dia tak muncul? Kalau saya pun saya tak muncul. Sebab British masih lagi memegang kendali. Kendali politik sedikit sebanyak, kendali ekonomi dah tentu. Masih lagi mempunyai dia punya instrumen, military instrumen dia. Dia punya base angkatan tenteranya dekat Minden, dekat Kuantan, dia masih maintain. Dekat Woodland angkatan laut dia. Beberapa pasukan tentera Commonwealth masih lagi terutama apabila berlakunya konfrontasi 1963 kan. Dia tidak ada keyakinan apakah dia akan dilindungi dan dibela oleh negara dia sendiri. Sebab itu kita tengok Tuanku Tambusai. Tuanku Tambusai ni salah seorang daripada harimau Nan 8 yang lawan Belanda dekat Sumatera Barat. Sama dengan Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Rau, semua tu. Tuanku Tambusai, dia dipujuk oleh Belanda untuk menyerah diri, nak berunding, tapi dia tahu sebab Tuanku Imam Bonjol diperangi. Tuanku Rau dibunuh. Maka dia menyusup, dia keluar, kemudian dia berlindung dekat Negeri Sembilan, dekat Rasah, dekat dengan Paroi juga, dekat Seremban. Dan dia telah bersama-sama dengan datuk kepada mantan Presiden Ikram, iaitu Dr. Farid, datuk dia. Jadi Tuanku Tambusai ni telah bersama-sama dengan datuk kepada Dr. Farid ni membina satu madrasah, dan dia telah menumpukan usaha dia untuk dalam bidang pendidikan. Pergilah ziarah pusara dia dekat
dekat Rasah sana, ya. Dan waktu berlakunya pecahnya perang Bukit Putus 1874 ni, dia terus mendiamkan diri sebab dia tahu British dengan Belanda masih lagi terikat dengan perjanjian Sumatera tu, dan sudah tentu dia akan diekstradisi, ya, kalaulah British tahu dia ada dekat Seremban. Itulah salah seorang daripada pejuang Harimau Nan 8, dipanggil Harimau Nan 8 yang memerangi Belanda dalam perang Padri. Bukan Padri ni, bukan Padri, ya, Padri. Padri ni maksudnya orang-orang yang balik daripada haji di pelabuhan PD, itu istilahnya. Dekat Indonesia mereka tak panggil Padri, mereka panggil Zending, ya. Jangan salah apa anggap. Ada orang kata bukan Padri, Badri, mana pula? Bukan Badri, memang Padri, ya. Sebab dia merujuk kepada pelabuhan PD, orang balik daripada haji. Itu salah seorang daripadanya ada dekat tanah air kita ni. Tuanku Tambusai, itu pun nama gelaran je, ya. Jadi isu apa ni, balik kepada persoalan apa ni tadi, kalau tanya pandangan saya akan ambil secara zahir. Itu zahirnya, ya. Orang kaya cenu, beberapa orang lagi, Inspektor Haji Muhammad apa nama, dia orang ni semua terlibat dan direkodkan, bukan saja oleh Cikgu Buyung Adil, yang juga merujuk kepada sumber-sumber ni, sumber-sumber bertulis, documented evidence penglibatan mereka ni. Jadi kalau tanya saya, itulah jawapannya. Nak bagi tafsiran itu terpulang, ya. Hakikatnya kalau yang benar-benar menyokong Sultan Terengganu, Sultan Zainal Abidin III, yang juga dinasihati oleh Tok Kupaluh tadi. Kemudian Sultan Kelantan yang menyembunyikan identiti Mak Kilau, dengan segala dengan segala constraint ataupun beberapa kekurangan yang ada tadi, mereka tetap menzahirkan sokongan mereka kepada Mak Kilau. Wallahu alam. Ya, sila. Umi Ros, ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kepada apa yang Abang tanya tadi. Maksudnya kita memang nak kena tengok juga sultan-sultan kita yang sebelum-sebelum ni. Contohnya Sultan Abdul Rahman daripada Perak, sebab kita daripada orang Perak ni. Ya, betul. Sorry ya. Betul. Betul. Sultan Abdul Rahman yang kedua tu, setelah buang ke Pulau Seychelles. Lepas dia balik ke Singapura, dia bawa balik ke Singapura. Kemudian dia pergi Penang dengan nama Mat Silat. Ya. Mat Silat. Okey. Dia tukar nama. So cerita pasal tukar nama tu, tak rasa memang memang sebenarnya kena ada sebab kenapa dia orang ni semua menukar nama masing-masing. Just to protect keturunan Sultan Perak masa tu, keturunan ke-26 kan. Just to protect that. So kita tak tahu dah kisah dia orang. Betul. Apa dia daripada dia orang, keturunan dia orang, sehingga dia mangkat dan dia balik bumi kan di So agaknya mesti ada sebab yang lebih kuat lah kenapa orang-orang semua kena tukar nama. Nombor satunya nak protect keturunan. Betul. You cannot put the trust on the system, kan? Kalau ini off the record ni, kalau boleh, kalau nak share ke yang ini jangan. Kalau kita tengok hari ni pun, jangan pukul rata sistem beraja ni tak bagus. Jangan pukul rata. Dia terpulang kepada individu. There are definitely good ones, kan? Sultan Perak contohnya, kan? Yang kenyataannya seringkali sus us, kan? Yang berdasarkan kepada ilmu, berdasarkan kepada kebenaran dan sebagainya. Tapi ada juga yang kita lihat mewarisi sifat-sifat lama tu, kan? Contohnya macam ladang Musang King dekat Rok, yang memang yang melakukannya adalah tycoon Cina macam guru je tadi, kan? Tetapi pengurusi board of directorsnya siapa? Anda tak boleh sebut lah dekat sini. Kan? Jadi isunya sekarang pengislahan. Everyone needs to islah themselves, perbaiki diri mereka. Dalam hal ni Ana suka sebut apa yang disebut oleh Rashid Ghannouchi, pemimpin Tunisia. Everyone need to reform themselves.
Ya? Jangan ingat kita ni golongan yang reform, golongan lain belum reform, tak. Every single one of us perlu melakukan pembaikan dan perislahan sedikit atau banyak. And that goes for everyone, daripada rakyat biasa sampai yang paling tinggi, sampai Perdana Menteri. Ya, walau apa pun isu kita dengan mantan Perdana Menteri itu, kita seru dia seperti apa yang diseru oleh Imam Al-Banna. Perbaiki diri kamu dan serulah orang lain. Itulah kita punya the way forward. The way forward. Dan jadikanlah kita ride the waves kan. Orang sebut tentang Mat Kilau sebab filem Mat Kilau. Kalau tak ada filem Mat Kilau akan terus tenggelam. Dia tak akan dikenali mungkin oleh generasi baru pada hari ini. Tapi sebab dia diangkat, sebab itulah pentingnya. Dan kita amat berterima kasihlah kepada Studio Kembara, kepada penerbitnya Haji Abdul Rahman Madali, kemudian pengarahnya Syamsul Yusof, yang telah berjaya mengenengahkan dan mengangkat ke layar perak satu tokoh yang sudah tenggelam dan diangkat kembali, dan dia kembali hebat sebagaimana dia memang dia hebat, diangkat kembali, sehingga dikenali dan jadi iktibar bagi kita. Dan itu menjadi motivasi lah pada kita, kan? Bukan saja untuk mengenali Mat Kilau, tapi Datuk Si Amang Gagap, kemudian Tok Janggut, kita kena nobatkan dia. Dan anda sebut dalam Facebook, kalau boleh post Malaysia, keluarkanlah stamp peringatan menjelang kemerdekaan ni 31 Ogos ni, peringatan yang memaparkan tokoh-tokoh pejuang penentang penjajah ni. Mat Kilau, kemudian Datuk Si Amang Gagak, Tok Janggut, Mat Saleh daripada Sabah, siri 1, tahun depan siri 2. Diorang ni sudah lama diketepikan, sudah lama dicop sebagai penderhaka, pemberontak dan paling tidak golongan kiri dalam perjuangan menegakkan mencapai kemerdekaan. Dan ada yang menyambutnya, insya-Allah ada sedang dibawa ke pos Malaysia. Mudah-mudahan jadi kenyataan. Tolong doakan mudah-mudahan stamp tahun ni dipaparkanlah tokoh-tokoh ni, kan. Ada yang tulis itu dah lama dah kita guna stamp belimbing dengan nenas, tukarlah. Wallahu alam. Terima kasih Mirus atas soalan tu, memang sangat relevan. Ada dua soalan ni. Ya, sila. Berkaitan dengan yang Dr. cakap berkenaan dengan anak muda patut mula membaca sejarah, kan? Ya. Jadi bila kita cakap macam tu, kadang sejarah ni hanya boleh dibaca secara zahir lah, kan? Ya. Dan tafsiran tu pelbagai kadang-kadang, kan? Ya. Dan kadang-kadang macam mana pesanan doktor kepada anak muda yang disebabkan Mat Kilau mula baca sejarah, nak memastikan tafsiran-tafsiran dia bukan tafsiran yang salah, supaya semangat sejarah tu boleh membentuk jati diri anak muda tu sendiri. Okey. Baik. Tafsiran yang salah seperti yang dikemukakan oleh penulis-penulis yang mendapat tempat dalam akhbar seperti New Straits Times Malaysia Kini, ya. Seperti Dr. Ranjit Singh Malhi, kemudian Ramasamy, pemimpin DAP dekat Pulau Pinang tu, kan. Walaupun anda tak mau sentuh tentang politik ni, tetapi tafsiran-tafsiran itu diketengahkan oleh orang-orang yang cuba untuk memperkecilkan dan merendah-rendahkan sejarah perjuangan orang Melayu di tanah air ini. Itulah tafsiran-tafsiran negatifnya. Adapun sejarah ni nombor satu yang kita perlukan adalah fakta sebelum tafsiran. Fakta itu akan membantu kita untuk membuat penilaian yang tersendiri sebagai orang yang dilatih untuk berfikir. Most of you have technical background, kan. Sejarah ni juga perlu dipahami sebagai satu sunnatullah, sebagaimana kita mempelajari sains, matematik dan sebagainya. So facts are important. As for tafsiran, itu memerlukan kita untuk meluaskan pembacaan, untuk melihat daripada pelbagai sumber. Dan untuk membantu itu, sebab tu Ana menulis tentang ini. Ana telah pun menerbitkan buku Fajar Islam di Nusantara jilid 1, dah habis cetak pun, now waiting for jilid 2, ya, yang membicarakan tentang sejarah bermulanya Islam di Nusantara ini sehinggalah
kita mencapai kemerdekaan, insya-Allah, ya. Dan dalam jilid yang pertama itu ada 13 daerah. Yang kedua ni insya-Allah Singapura, Patani, Singgora dan Negeri Sembilan. Agak panjang sebab tu hanya melibatkan 4 daerah lagi. Dan akan teruskan dengan jilid ketiga Kelantan, Makassar, Bantin, Pahang dan sebagainya. Ya. Jadi mohon doa, ya. Dan dekat situ buku-buku ini bukan saja ditulis sebagai naratif tapi disertakan rujukan-rujukannya. Dengan lebih kurang 350 nota kaki, di mana kalau kita nak carikan details buku-bukunya dinyatakan, dan lebih kurang 400 rujukan, buku rujukan, ya. So I took this effort, ya, supaya membantu generasi hari ini untuk mencari rujukan-rujukan, baik daripada barat, baik daripada kita. Dan daripada rujukan-rujukan ini yang rujukan-rujukan asal ni akan membantu kita untuk trace balik, ya. Ini adalah epistemologi ilmu, kaedah ilmu, ya. Sama juga macam mana kita belajar sains, ya. Sama juga macam kita belajar bidang-bidang teknikal yang lain, ya. There need to be citation, ya. Rujukan-rujukan. Dan citation ini pula mesti berwibawa, berwasit, ya, yang dinilai oleh peers. Bukannya ditulis di akhbar ataupun ditulis dalam Facebook kemudian diangkat sebagai satu kebenaran. Ini masalah kita pada hari ini. Apa saja yang ditulis dalam Facebook yang kita merasakan boleh mengangkat orang Melayu ni, maka kita pun terima dan sebarkan tanpa membuat semakan. Betul ke tidak benda ni, kan? Jadi epistemologi ilmu tu, kaedah-kaedah ilmu tu kita kena jaga, kan? Supaya kita tidak terjebak dalam kecenderungan untuk menaikkan bangsa, ya. Itu yang sering kali yang kita terdedah lah dalam medsos, media sosial, ya. Tujuan belajar sejarah ni ialah untuk mengambil iktibar, kan? Bukan not for feel good factor, ya, tapi untuk mengambil iktibar. Qad khalat sunanun fasiru fil ard fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Telah berlaku sunan ataupun sunnah-sunnah, ya, maka berjalanlah kamu di atas muka bumi dan perhatikan apakah kesudahannya orang-orang yang berdusta, yang mendustakan kebenaran. Haza bayanu linnas wa huda wa mau'izatan lil muttaqin. Demikian kami ceritakan kepada manusia menjadi mau'izah, huda, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Maka jangan kamu merasa kecil, kamu sedih, kecewa. Sesungguhnya kamulah yang paling tinggi darjatnya sekiranya kamu orang-orang yang beriman. Inilah tujuan belajar sejarah dan inilah hasil mempelajari sejarah. Terlihat bagaimana Nabi Musa AS tu, kan, dihanyak, dipukul bagi setiap pusingan. Kalau kita ambil perumpamaan boxing contohnya, boxing match, 15 pusingan kena belasah. Tiba-tiba pada pusingan ke-15 Fir'aun kena TKO. Bukan TKO, KO, knockout. Bukan technical knockout. Jadilah macam juga perjuangan ni dialami umat Islam di mana-mana pun, kan? Bukan saja di Pahang, di Negeri Sembilan, di seluruh dunia, di tanah Arab, di Afrika Utara, semuanya Umar Mukhtar contohnya. Siapa tak mengkagumi perjuangan Umar Mukhtar, kan? Dengan very outnumbered, he is so outnumbered oleh Italy dan sebagainya, tapi kita lihat bagaimana perjuangan dia akhirnya memutikkan suatu kesedaran. Perjuangan Al-Mahdi di Sudan, perjuangan Ikhwan di Mesir, semualah. Apakah hasilnya? Iaitu menaikkan izzah muslimin, ya, bagi generasi hari itu dan juga yang akan datang. Wallahu alam. Ada soalan-soalan yang mendesak ke untuk ditanya? Kalau
Dan sebahagian daripada soalan saya tadi dah terjawab. Sebab saya fikir bila kita melihat sejarah dalam konteks yang sebelum lepas kan, dan sekarang ni keadaan kita begini, maksudnya negara kita majmuk dan sebagainya, sampaikan melihat sejarah yang menaikkan semangat tu, dia selalu ditafsirkan dalam bentuk yang racial, along racial line lah. Dan maknanya orang Melayu mempertahankan tanah Melayu dan sebagainya, kemudian pendatang dan macam mana kita nak mend this, izah dengan Islam, izah dengan bangsa dan sebagainya, tapi tidak sampai memperkecilkan, membenci bangsa-bangsa lain dan lain berhadapan. Wallahu alam. Bagi saya lah izzah ni hanya pada muslimin. Izzah ni tidak pada bangsa, tidak kepada adat dan budaya. Izzah ni hanya ada pada muslimin. Jadi kalau kita lihat, even kalau kita rujuk perjuangan Rasulullah SAW, sirah para sahabat dan sebagainya, izzah itu merujukkan kepada muslimin. Dan kalau ada satu kata-kata sahabat tu, bangsa kami adalah bangsa Muslim, bangsa Islam. Jadi dalam konteks Malaysia, of course, sebuah negara majmuk, sepatutnya apa yang dipaparkan ini, mungkinlah ada aspek-aspek tertentu yang boleh diperbaiki, ya, supaya aspek ketuanan Melayu itu tidak begitu ditonjolkan, ya. Apa yang patut ditonjolkan adalah rahmah sebagai seorang Islam. Jadi mesej ketuanan Melayu itu jangan ditonjolkan. Bahkan mesej ketuanan Melayu ni sebenarnya tak wujud kurun ke-19 pun, ya. Sekarang ini apabila orang Melayu merasa tercabar, ya, maka timbullah konsep seperti ketuanan Melayu dan sebagainya, ya. Sedangkan pada asalnya apa yang dipertahankan adalah tanah air, dan mempertahankan tanah air ini adalah sebahagian daripada izzah muslimin. Jadi mesej tu kita kena jelaskan, kena murnikan lagi, supaya semua yang ada dekat Malaysia pada hari ini, apa bangsa pun boleh subscribe to that, kan, tentang rahmahnya. Mesej mempertahankan tanah air ini adalah mesej universal, kan. Mesej mempertahankan muruah, mempertahankan rakyat yang ditindas, membela rakyat daripada dizalimi. Mesej itu adalah mesej universal yang tak sepatutnya alienate other races pun, kan? Bahkan sekiranya filem itu menggambarkan orang-orang Sikh yang menjadi tentera British, itu adalah hakikat. Memang British menggunakan khidmat orang-orang Sikh daripada Punjab, dan dia mengamalkan pecah perintah. Mana-mana negeri yang penganutnya agama Islam, dia tak akan hantar tentera muslimin daripada Gujarat, daripada Punjab, Musalman, Hazara ataupun Yusuf Zai. Tak. Dia akan hantar Gurkha, dia akan hantar Sikh yang paling ramai, sebab terbukti mereka ini paling setia. Tapi mereka kena ingat, Sikh ini adalah rakyat Sikh masa di India dulu. Sikh yang ada dekat Malaysia ni adalah rakyat Malaysia, tak ada kena-mengena dengan pelibatan tentera British Sikh tu. Jadi wallahualam, kita harap kita tidak terlalu sensitif. Bahkan rakyat Malaysia pun sudah mature, sudah matang. Mereka yang menyaksikan movie ni tidak timbulkan di dalam benak mereka membenci kaum yang lain, ya, untuk membalas dendam kepada orang Sikh dan sebagainya. Tak. Saya tak percaya, saya tak pernah terlintas pun, saya percaya semua yang menyaksikan filem ini tidak terlintas pun untuk membenci orang-orang Sikh. Sejarah adalah sejarah. Kita tak boleh ubah pelaku-pelaku sejarah tu, tapi yang kita boleh ubah ialah masa depan dan dengan mengambil iktibar. Wallahu alam. Maaflah mungkin tak menjawab soalan, tapi sedikit sebanyaklah harapnya. Terima kasih banyak ucapkan kepada Dr. Fizi dan semua hadirin yang hadir. InsyaAllah kalau ada kesempatan boleh bercakap dan berborak secara pribadi. Terima kasih kepada Saudara Sofi yang menyediakan ruang pada hari ini, dan of course makanan kopi yang sedap. Kita insyaAllah harap ini bukan yang terakhir diskusi kita.
Boleh ambil gambar pertama dengan Boleh. Jom. Ambil gambar apa ni? Celsius. tadi dah Ini okey, boleh kita ambil gambar berapa ramai. Situ lah kot background. Susun lagi. Terima kasih sekali lagi pada semua yang tutup sesi kita. Cuma saya tambah sikit kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat cerita lebih lanjut tentang Mat Kilau tu, 5 hari lepas ada satu online YouTube lah, interview online ni dengan cucu Mat Kilau. Jadi apa yang Prof tadi cerita pun ditunjukkan gambar apa Mat Kilau yang ada gambar, ada cucu pun, ada gambar dia bersama dengan cucu daripada isteri dia yang terakhir lah sebelum dia meninggal dunia. Jadi kalau nak tambah maklumat informasi sangat menarik lah kalau boleh dengar secara online. Terima kasih sekali lagi, kita berhenti di sini. Terima kasih banyak. Aku lupa ni adalah soalan aku. Kita yang beberapa majlis pada Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hari ini event kita di Taja. Jadi terima kasih banyak. Kita tidak ambil bayaran apa-apa lah. Mudah-mudahan nanti akan datang boleh terus sokong Akademi Sejarah Tafizi dan boleh minum insya-Allah. Okay, kita akan gambar. Tak lupa nak buat edu trip. Edu trip Pahang. Ini kita sebarkan satu boleh jalan. Kita punya sini banyak kali Okey, silakan. Kita persilakan Saudara Syahmi daripada Selsia. Ada list nak untuk bergambar ni memang selalunya tak mudah sebab kita nak bergerak kan. But before that rasanya stay dulu sebab mungkin kita ambil dulu secara direct macam ni. Lepas baru kita berdiri lah.